Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Yaqub alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Ahli sejarah menyatakan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam juga digelar Israel. Isra' membawa erti hamba, manakala Il bermaksud Allah. Jadi, Israel bermakna hamba Allah. Bani Israel adalah dari keturunan baginda. Menurut riwayat, Nabi Yaqub alaihissalam dilahirkan di Kanaan yang sekarang dikenali sebagai Palestin. Kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudahnya lahir pula Yaqub. Surah Hud ayat 71. Ini bermakna semasa Nabi Yaqub alaihissalam dilahirkan, datuknya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam masih lagi hidup. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, ketika Nabi Ishaq alaihissalam mencapai usia yang lanjut, penglihatannya menjadi semakin berkurangan. Pada kebiasaannya, Nabi Ishaq alaihissalam lebih senang meminta kepada Al-Ish untuk menghidangkan makanan kepadanya dan mendoakan kesejahteraan Al-Ish serta keturunannya. Pada suatu hari, seperti biasa, Nabi Ishaq alaihissalam meminta Al-Ish pergi berburu. Hasil buruannya itu hendaklah dimasak dengan maksud supaya membawa berkat kepada Al-Ish. Al-Ish dengan senang hati melaksanakan arahan ayahnya dan pergi berburu. Oleh kerana pada ketika itu, penglihatan Nabi Ishaq alaihissalam berkurangan, maka baginda tidak menyedari bahawa yang memberi makanan itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam dan bukannya Al-Ish. Setelah Nabi Ishaq alaihissalam menikmati hidangan itu, baginda mendoakan kesejahteraan anak dan keturunannya seperti yang sering Nabi Ishaq alaihissalam lakukan terhadap Al-Ish. Setelah Nabi Yaqub alaihissalam keluar dari bilik ayahnya, datanglah Al-Ish membawa pesanan hidangan yang diminta oleh ayahnya tadi. Betapa terkejut dan kecewanya Al-Ish setelah mengetahui adiknya Nabi Yaqub alaihissalam telah mendahuluinya. Dia sangat marah dengan tindakan adiknya itu. Ish, kenapa engkau yang mendahului aku, wahai aku? Kawan-kawan sekalian, walaupun Nabi Ishaq alaihissalam telah mendoakan kesejahteraan Al-Ish serta keturunannya, dia masih lagi tidak puas hati dengan adiknya Nabi Yaqub alaihissalam. Menyedari ancaman yang diberikan oleh Al-Ish terhadap Nabi Yaqub alaihissalam, ibunya telah meminta Nabi Yaqub alaihissalam pergi ke rumah bapa saudaranya Laban di wilayah Hiron. Ibunya meminta baginda berbuat demikian supaya tidak berlaku pergaduhan yang lebih besar di antara baginda dengan abangnya Al-Ish. Hei Yaqub, keluar kau dari situ. Sungguh berani kau mendahului aku, ya Yaqub. Pemergian Nabi Yaqub alaihissalam telah mendapat izin daripada ayahnya terlebih dahulu. Ayahnya juga memerintahkan baginda berkahwin dengan anak kepada bapa saudaranya itu. Walau bagaimanapun, adat di tempat bapa saudaranya itu tidak menjadi kebiasaan menikahkan anak yang bungsu terlebih dahulu daripada anak yang sulung. Maka, oleh sebab itu, Nabi Yaqub alaihissalam telah menikahi Laya terlebih dahulu. Tidak lama selepas itu, baginda menikahi Rahel pula. Pada ketika itu, dibolehkan 2 orang perempuan sekandung berkahwin dengan seorang lelaki. Allah Maha Adil, kawan-kawan. Walaupun Laya tidak secantik adiknya Rahel, Allah telah menggantikan kelemahannya itu dengan membolehkan Laya melahirkan anak yang ramai. Kelahiran anak-anak itu menyebabkan adiknya Rahel cemburu. Disebabkan cemburu terhadap kakaknya, Rahel telah memberikan hambanya Balha untuk dinikahi oleh Nabi Yaqub alaihissalam sebagai isteri ketiga. Melihat keadaan itu, Laya juga menghadiahkan hambanya iaitu Zulfa kepada Nabi Yaqub alaihissalam sebagai isteri keempat.
Daripada hasil perkahwinan Nabi Yaqub alaihissalam dengan keempat-empat isterinya, baginda telah memperolehi 12 orang cahaya mata. Di antara anak-anaknya, baginda lebih memberi perhatian dan kasih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, iaitu anak kepada Rahil. Ini kerana Nabi Yaqub alaihissalam merasa amat kasihan kepada anak-anak itu yang telah kehilangan kasih sayang seorang ibu setelah Rahil kembali ke rahmatullah selepas melahirkan Bunyamin. Kawan-kawan sekalian, sebelum Nabi Yaqub alaihissalam wafat, baginda telah menghadapi suatu peristiwa yang berat berkaitan dengan anaknya, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang diutuskan kepada penduduk Mesir. Di saat menghadapi kematiannya, Nabi Yaqub alaihissalam sempat memberi wasiat kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran, ada menerangkan tentang wasiat baginda, iaitu yang bermaksud, apakah kamu akan turut hadir pada ketika Yakub didatangi maut? Ketika itu, dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah setelah kematianku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang satu dan hanya kepadanya sahaja kami berserah diri. Ayat 133. Daripada wasiat tersebut jelas menunjukkan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam adalah seorang yang kuat pegangan agamanya dan baginda bimbang akan pegangan anak-anaknya. Oleh sebab itulah baginda mewasiatkan anak-anaknya agar beriman hanya pada satu-satunya Tuhan, iaitu Allah, dan tidak pada yang lain. Menurut riwayat, Nabi Yaqub alaihissalam telah wafat di Mesir pada usia 147 tahun. Walaupun baginda wafat di Mesir, tetapi baginda disemadikan di negeri Syam, iaitu di samping dengan makam ayahnya Nabi Ishak alaihissalam dan datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk pengetahuan kawan-kawan, setiap putera Nabi Yaqub alaihissalam telah menjadi ketua suku dari suku-suku bangsa Israel.